mari kita kaji tentang Abdullah Barghouti. Siapa Abdullah Barghouti? Abdullah Barghouti ini lahir di Kuwait sebagai seorang pemuda yang sangat nakal. Abdullah Barghouti ini lahir di Kuwait, sangat nakal. Usia remaja dia masuk penjara, sangat jahat. Lepas saja dia keluar daripada penjara, Abdullah Barghouti ini ada seorang abang yang terdidik dengan agama yang baik. Jadi abang dia kata, Abdullah Barghouti, kamu telah menyusahkan ibu. Jadi Abdullah Barghouti ini belajar di sekolah teknikal. Dia belajar di sekolah technician. Ini Abdullah Barghouti yang menjadi legend sekarang ni. Orang yang dipenjarakan 5,200 tahun. Jadi Abdullah Barghouti ini pergi belajar. Bila sampai satu masa ni Abdullah Barghouti tak ada haluan hidup lagi. Jadi abang dia telah berjaya tinggal di Palestin. Dia lahir di Kuwait. Abang dia ni menjadi seorang usahawan di Palestin. Kata abang dia, Abdullah Barghouti, kamu datanglah ke Palestin. Tinggal di Gaza. Buat kerja di sini. Kamu tak akan buat jahat di bumi Gaza. Kalau kamu balik lagi ke Kuwait, kamu akan jadi orang yang sangat nakal. Jadi Abdullah Barghouti sebagai seorang anak muda, pergilah dia ke Gaza. Bila pergi ke Gaza, tuan-tuan, barulah Abdullah Barghouti nampak. Kerana abang dia dah lama tinggal di Kuwait, dia boleh uruskan pasport untuk Abdullah Barghouti ni masuk ke dalam bumi Gaza. Jadi Abdullah Barghouti tinggal di Gaza dan dia mengajar anak-anak Palestin tentang bagaimana menjadi juruteknik yang baik. Kemahiran dia adalah dalam mechanical elektronik. Jadi dia ajar buat bengkel, buat workshop. Daripada bekas pemuda yang masuk penjara, jahat, dia mencintai agamanya kerana Gaza. Maka Abdullah Barghouti telah menunjukkan sifatnya yang sangat hebat dari segi kepimpinan agama. Hinggalah abangnya pada waktu itu telah berada dalam Brigade Al-Qassam, tapi Abdullah Barghouti tak tahu. Maka abang dia satu hari, kerana Abdullah Barghouti sangat dihormati dan dia tak lagi dianggap Kuwaitian Palestin. Dia telah diterima sebagai orang Palestin kerana jasa dia mengajar, mendidik dan menumbuhkan kesedaran dan kepakaran di kalangan orang-orang Palestin dalam bidang mechanical elektronik. Akhirnya bila abang dia bawa dia ke dalam pertemuan dengan seorang guru. Guru tu kata bahawa adik kamu telah layak. Dari segi Qurannya, dari segi imannya, dari segi kebuktian dia telah berjuang untuk Palestin. Akhirnya Abdullah Barghouti masuk Brigade Al-Qassam dan memimpin satu perang pada tahun 2014. Pada tahun 2007. Dia pimpin perang pada tahun 2007, dia ditangkap. Bila dia ditangkap, tahun 2014 berlaku satu peristiwa di mana orang-orang Hamas berjaya menangkap hidup-hidup seorang tentera Israel. Ditangkap hidup-hidup ni tentera Israel. Dia bawa. Bila dia bawa, Israel nak berbuat rundingan. Kami akan bebaskan kami akan bebaskan 100 tebusan kamu yang ada di penjara dengan syarat kamu bagi balik tentera kami. Sebab saudara baca, rundingan ni memang popular. Dalam rundingan ni, Hamas mintalah salah satu nama adalah Abdullah Barghouti. Bebaskan Abdullah Barghouti kerana dia dihukum penjara 5,200 tahun. 5,200 tahun. Tak ada orang ada dalam dunia ni kena hukum penjara. Kerana Abdullah Barghouti pada waktu dia tak terlibat dengan 7 Oktober. Perjuangan dia pada waktu itu adalah memimpin Hamas dalam kebangkitan. Ada satu perang lancar senjata yang berlaku combat di sepadang Gaza. 2014 perang lebih besar. Tapi 2014 ni lah perang yang lebih besar. Barghouti dah ada dalam penjara. Abdullah Barghouti ni. Dan Israel berjaya tangkap, Palestin berjaya tangkap. Hamas berjaya tangkap satu askar. Buat rundingan. Tahu apabila berlaku rundingan tu? Kenapa? Dua sebab Abdullah Barghouti memilih untuk tidak dibebaskan. Kata Abdullah Barghouti, aku ini bukan orang Palestin. Aku ni tak ada tanggungan. Dia kata kepada Hamas kerana dia dibenarkan bercakap dalam telefon dia dengan Hamas. Dan dia kemudiannya Hamas ni pandai. Israel tak faham dalam perjanjian tu, dia ingat benar cakap dalam telefon ni untuk Abdullah Barghouti mengatakan dia tak mau dibebaskan. Rupanya Hamas pergi letak panggilan telefon tu kepada radio di Gaza. Maka rakyat Gaza dapat mendengarlah cakap Abdullah Barghouti ni. Dia kata aku habis di sini tak apa. Utamakan orang Palestin untuk dibebaskan. Utamakan orang Palestin untuk kembali ke kampung halaman dia. Satu. Tapi tuan-tuan tahu apa sebab Abdullah Barghouti tak mau dibebaskan? Kerana dia diminta menandatangani. Selain daripada yang dia cakap yang didengar oleh orang Gaza dalam satu kesilapan Israel membenarkan dia berbuat telefon dengan pemimpin Hamas. Supaya Israel ingat, Ismail Barghouti ni akan cakaplah aku tak mau bebas, aku tak mau bebas. Tapi dia telah menyampaikan ucapan yang membangkitkan semangat kepada orang Palestin. Tapi sebenarnya dalam penjara, Israel kata kami akan hanya bebaskan kau Abdullah Barghouti kalau kau menandatangani satu perjanjian. Sebagai banduan yang paling lama dipenjarakan dan kami senaraikan paling berbahaya di kalangan 5,300 banduan. Kamu kena tanda tangan satu surat.
apabila dimerdeka, apabila kamu dibebaskan, satu, kamu tak akan muncul di khalayak awam. Yang kedua, kamu tak akan terbabit dalam gerakan. Dan yang ketiga, kamu akan diam di dalam rumah. Kata Abdullah Barghouti, kalau kamu perang, kamu bebaskan aku akan perang kamu. Kata dia kepada orang Israel. Jadi orang Israel tak dapatlah nak bebaskan dia. Tetapi untuk mengelakkan tentera dia dibunuh, dia suruhlah Ismail Barghouti bercakap seperti seorang bacul. Dengan mengatakan tak perlu bebas. Tapi Abdullah Barghouti bercakap dalam dua bahasa yang sama. Kepada orang-orang Israel, dia kata, kalau kamu bebaskan aku akan perangi kamu. Tak akan aku ikut perintah tanda tangan 3 syarat pembebasan. Dan kepada orang Palestin, dia kata, biar aku dipenjara. Utamakan dulu bangsa Palestin dibebaskan. Kerana aku adalah seorang Kuwaitian Palestinian. Jadi pada orang-orang yang selalu menghina bangsa lain tak berjuang, saya selalu bagi kata, berjuanglah. Kan saya selalu kata, kalau sekarang kita terbang, kita boleh berjuang. Kita boleh memilih sama ada nak menyertai PLO kita boleh memilih untuk menyertai PLO, Hamas ataupun Hezbollah di sepadan Lebanon, atau turun di mana-mana rantaian untuk menyertai Islamic Resistance. Kerana Abdullah Barghouti menjadi teladan kepada kita. Dia bukan seorang pemuda yang baik. Dia bekas banduan yang ditahan pada usia remajanya kerana jahat. Tapi dia memilih untuk akhirnya mengenal kebaikan. Dia pergi ke Gaza ni tuan-tuan kerana abang dia. Tapi bila sampai ni, dia menerima kesedaran, ada perjuangan. Jadi kalau tuan-tuan duduk di Malaysia dengan melihat peristiwa 7 Oktober, tuan-tuan ada kata ini perjuangan, maka jangan pindahkan perjuangan itu menyalahkan orang yang lain. Kerana Abdullah Barghouti ni, dia bukan asal orang Palestin. Dan dia memilih untuk kekal dalam penjara. Hinggalah sekarang pun tuan-tuan. Kerana orang hormat kepada Abdullah Barghouti dan juga Marwan Barghouti ni. Marwan ni dia di Fatah, orang yang lain. Nama Barghouti yang sama. Kerana Hamas menghormati, maka Hamas sentiasa dalam rundingan. Kata bebaskan Marwan Barghouti dan juga bebaskan Abdullah Barghouti. Marwan adalah yang lain. Nama kebetulan sama. Marwan Barghouti adalah seorang pemimpin Fatah. Dia juga dihukum penjara seumur hidup. Abdullah Barghouti adalah yang paling lama dihukum penjara, 5,200 tahun.